InsyaAllah hari ini kita akan sambung pembelajaran kita untuk bab yang kedua. Okey, bab yang kedua adalah bab tekanan. Okey, so apa yang kita akan pelajari pada bab ini adalah apakah itu tekanan cecair, tekanan atmosfera dan tekanan gas. Yang kedua, apakah kesan perubahan tekanan di dalam laut dan juga tekanan atmosfera ke atas manusia. Kita akan membincangkan berkaitan bagaimanakah prinsip Pascal diaplikasi dalam kehidupan harian, bagaimana prinsip Archimedes digunakan dalam keapungan kapal laut dan juga bagaimana prinsip Bernoulli digunakan dalam bidang penerbangan. Okey, ini antara perkara-perkara yang kita akan bincangkan dalam bab 2 iaitu bab tekanan. Okey, ada 3 prinsip yang kita akan pelajari iaitu prinsip Pascal, prinsip Archimedes dan juga prinsip Bernoulli. Selain kita juga berbincang berkaitan dengan tekanan cecair, tekanan atmosfera dan juga tekanan gas. Okey, ada 6 subtopik, ada 6 standard kandungan yang kita akan pelajari. Pertama adalah tekanan cecair, yang kedua tekanan atmosfera, yang ketiga tekanan gas, yang keempat prinsip Pascal, yang kelima prinsip Archimedes dan yang keenam prinsip Bernoulli. Okay, apa kepentingan kita mempelajari bab ni? Setiap bab yang kita pelajari dalam fizik ada kepentingan-kepentingan tertentu. Okey, sebagai contoh untuk bab tekanan, kepentingannya adalah reka bentuk dan penciptaan kenderaan laut dalam melibatkan pertimbangan tentang tekanan atmosfera dan tekanan air yang melampau. Okey, bagaimana pergerakan kenderaan laut dalam melibatkan aplikasi prinsip daya apungan. Okey, kefahaman tentang kesan tekanan air pada kedalaman melampau. Ini membolehkan ahli sains membuat persediaan yang sewajarnya sebelum melakukan ekspedisi ke dasar laut. Okay, jadi ini penting dalam penyediaan dan pembinaan peralatan yang digunakan dan perlu memikirkan langkah berjaga-jaga semasa bekerja dalam situasi tekanan air tinggi. Okay, hari ini kita akan bincangkan 2.1 sahaja iaitu berkaitan dengan tekanan cecair. Okey, tekanan cecair. Okey, maksudnya apa-apa yang melibatkan kepada cecair, contohnya di sebuah empangan. Okey, empangan. Dalam empangan, kalau kita lihat empangan tu adalah kawasan takungan air. Dalam belajar dalam geografi ataupun dalam sains semasa tingkatan 3, ada satu penjanaan tenaga elektrik iaitu tenaga hidro. Okey, tenaga hidro tu dihasil kat mana? Kawasan yang ada empangan. Macam mana motor boleh berpusing? Hasil daripada tekanan yang dikenakan oleh cecair. Okey, gambar foto 2.1 menunjukkan air yang dilepaskan dari sebuah empangan. Saluran keluar air empangan itu berada pada bahagian dasar. Okey, dia berada pada bahagian dasar. Maksudnya kalau kat sini empangan, dia berada kawasan kat bawah ni lah. Kawasan kat bawah ni baru ada dia punya saluran air dia. Mengapakah air itu boleh memancut keluar dengan kelajuan yang tinggi? Okey, mengapakah saluran keluar air dibina pada bahagian dasar? Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan air? Okey, ini yang kita akan bincangkan sehingga habis kelas kita hari ini awak akan dapat jawapan-jawapan bagi persoalan-persoalan yang dinyatakan di sini. Okey, yang pertama aktiviti 2.1 menerbitkan formula P. P kat sini adalah tekanan. Sama dengan H. H ini adalah kedalaman. Rho, ini rho ataupun ketempatan. Okey, simbol ni kita panggil sebagai rho, R-H-O, rho. Okey, G adalah pecutan graviti. Pecutan graviti. Okey, pecutan graviti adalah 9.8 lah, 9.81 meter saat kuasa negatif 2. Okey, kita akan terbitkan formula P sama dengan H rho G daripada formula P sama dengan F per A. Okey, P ni adalah tekanan, F per A. Ini rumus yang awak telah pelajari semasa menengah rendah.
Boleh buka semula apa buku buku Tech Science Form 2. Tak salah telah belajar berkaitan dengan tekanan ni. Semasa dengan rendah awak belajar tekanan adalah tekanan adalah sama dengan daya per unit luas. Per unit luas. Okey. Daya per luas adalah merujuk kepada tekanan. Okey, itu secara asas. Kalau soalan tanya apakah yang dimaksudkan dengan tekanan? Tekanan adalah daya yang bertindak pada satu unit luas permukaan. Okay, jadi daripada dua rumus. Satu lagi rumus ketumpatan. Okey, atas ni rumus ketumpatan ni. Rho sama dengan M per V. Ketumpatan sama dengan jisim per isi padu. Okey. Okey, yang ni semasa tekatan satu. Rumus ketumpatan ni jumpa semasa tekatan satu. Ketumpatan adalah sama jisim bahagi dengan isi padu. So, daripada dua ni kita akan menghasilkan satu iaitu tekanan sama dengan H rho G. Okey. Jalankan aktiviti ini secara berpasangan. Okey, kita buat sama-sama lah sebab secara online. Okey, pertimbangkan satu turus secair dengan ketinggian H. Okey, kalau kita nampak kat sini. Okey, ini satu turus secair kawasan A di mana ketinggiannya adalah H, luas keratan rentasnya adalah A. Okey, luas. A ni luas keratan rentasnya adalah A, tingginya adalah H. Dan dalam sebuah bekas yang berisi cecair seperti dalam tunjukkan dalam darjah 2.1. Okey, lengkapkan petak kosong. Okey, apakah isi padu turus cecair? Okey, isi padu sama dengan apa? Isi padu sama dengan luas tapak darab tinggi. So, luas tapak A, tinggi H. So, isi padu kita dapat AH. Rumus isi padu apa dia? Luas darab tinggi ataupun tinggi darab panjang darab lebar kan? Okey, secara asas isi padu adalah sama dengan tinggi darab lebar darab panjang. Contoh kan, tinggi darab lebar darab panjang. Okey, kalau tinggi darab lebar, dua ni dah dapat luas. Okey. Panjang ni boleh jadi H. Okey, so kat sini akan dapat dia punya isi padu. Okey, kemudian jisim turus secair. Okey, jisim sama dengan M rho. Ataupun dekat atas tadi kita dah dapat rho adalah sama dengan M per V. Jadi M adalah sama dengan rho V. Okey, rho V. Okey, seterusnya berapakah berat cecair? Okey, berat. Berat belajar dalam bab 2 ataupun bab 1 sebelum ni. Berat adalah merujuk kepada daya yang bertindak disebabkan oleh tarikan graviti. So, berat sama dengan mg. Okey, berat sama dengan mg. Okey, tekanan pada tapak turus. Okey, tekanan pada tapak bagi turus cecair P adalah sama dengan berat turus. Berat turus apa? mg. Berat turus adalah mg. Okey, perkan dengan luas permukaan. Luasnya apa? A. Betul tak? Luasnya A. Boleh? Okey, so macam mana nak jadi Hg tadi? Rho Hg. Kita gantikan sahaja M gantikan dengan rho V. M gantikan dengan rho V. Okey, saya buat kat tepi ni. Okey, kita dah dapat P sama dengan mg per A. Okey, sekarang ni gantikan M dengan rho V. Okey, so kita gantikan P adalah sama dengan rho V per A G. Macam tu. Nampak ke tak? Rho V. Okey, tak apa saya ulang semula. Dapat ke tak ni? Ke saya dah out?
Lagi sekali je. Pointer. Okay, kat sini P tekanan sama dengan mg per A. Saya gantikan M dengan rho V. Gantikan M dengan rho V. Sebab berdasarkan kat sini, M saya nak gantikan dalam mg. Okay, so akan dapat P adalah sama dengan rho V G per A. Okay, kemudian yang V per A ni, okay, V per A adalah sama dengan hash. V per A adalah sama dengan hash. Kenapa V per A sama dengan hash? Sebab V adalah sama dengan A hash. Jadi hash adalah sama dengan V per A. Okay, so gantikan V per A dengan hash, dapatlah rho hash G. Cikgu. Ya. Row tu apa cikgu? Rho tu ketumpatan. Rho. Simbol lah rho. Rho ni simbol ketumpatan. Macam ni simbol dia. Cikgu. Okay, rho tu adalah ketumpatan. Okay, tahu macam mana nak hasilkan Nampak kat situ? Nampak cikgu. Boleh cikgu. Okay, so kat sini tekanan tadi adalah sama dengan rho hash G ataupun hash rho G pun boleh. So kadang-kadang ada yang tulis hash rho G tu, dia mulakan hash. Saya mulakan dengan rho dulu. Okay, so kat sini tekanan ni nanti kita boleh belajar tekanan ni akan dipengaruhi oleh 3 benda ni lah. Okay, tekanan P ni tekanan cecair. Okay, jadi rho ni adalah ketumpatan. Hash ni adalah kedalaman. G adalah pesutan graviti. Okay, jadi tekanan dalam cecair ni nanti akan dipengaruhi tiga faktor, iaitu ketumpatan, kedalaman dan juga pesutan graviti. Okey. Kat situlah nyatakan 3 faktor yang mempengaruhi tekanan cecair. Okey, faktor yang mempengaruhi tekanan cecair adalah pertama ketumpatan, yang kedua adalah kedalaman, yang ketiga adalah pesutan graviti. So apa dia punya hubungannya? Okay, P adalah sama dengan rho hash G. Maksudnya jika kita nak tengok P dengan rho je, jadi tekanan akan berkadar terus dengan rho. Sebab tengok kat sini sama kan? Kalau maksudnya jika ketumpatan cecair itu bertambah, maka tekanan cecair juga akan bertambah. Okay, tekanan cecair juga adalah berkadar terus dengan kedalaman. Jika kedalaman bertambah, tekanan dalam cecair juga akan bertambah. Okay, begitu juga dengan pecutan graviti, berkadar terus. Okey, tekanan cecair dihitung dengan menggunakan formula berikut, iaitu P sama dengan hash rho G. Okay, sebenarnya saya tunjuk tadi lah So kita tengok dalam buku, ada dalam buku ni. Okey, hash rho G di mana P adalah tekanan cecair. Okey, P tekanan cecair. Hash adalah merujuk kepada kedalaman cecair, rho adalah merujuk kepada ketumpatan cecair, G adalah merujuk kepada ketumpatan graviti. Okey, pada peringkat awal nilai pecutan graviti yang digunakan adalah 9.81 meter saat kuasa negatif 2. Yang ni yang kita bincang dalam bab 2 semasa tingkatan 4 dan juga kita ada gunakan juga semasa kita belajar berkaitan dengan tajuk kegravitian dalam bab 3 tingkatan 4. Okay, unit bagi tekanan adalah Pascal. Unit bagi tekanan adalah Pascal. Okey, selain daripada unit Pascal, dia ada jugalah unit-unit lain iaitu Newton meter kuasa 2 ataupun kilogram meter per saat. Kilogram meter kuasa negatif 1 saat kuasa negatif 2. Okey, so maksudnya Pascal dia setara dengan unitnya setara dengan Newton meter kuasa negatif 2, dia juga setara dengan kg m kuasa negatif 1 saat kuasa negatif 2.
Okey. Ada soalan kat sini? Tak ada. Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Okey. Baik. Tekanan cecair tidak bergantung kepada jisim. Okey. Ingat kat sini, tekanan cecair tidak bergantung. Tidak bergantung kepada jisim. Tidak bergantung kepada isi padu dan tidak bergantung kepada luas permukaan. Jadi kalau soalan tanya apakah faktor yang mempengaruhi tekanan dalam cecair, ada 3 sahaja, iaitu ketumpatan, kedalaman dan juga pecutan graviti. So yang selain daripada tu, dia tidak akan mempengaruhi tekanan dalam cecair tersebut. Okey, ini antara eksperimen yang akan dilakukan nanti. InsyaAllah akan pulang ke sekolah pada 5 hari bulan April. Okey, kita akan buatlah eksperimen ini untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan dalam cecair. Okey, eksperimen pertama ni hubungan di antara, kalau kita tengok pemboleh ubah yang kita akan manipulasi kat sini adalah kedalaman cecair, kedalaman cecair iaitu H. Okey, apa yang akan dilihat nanti adalah tekanan cecair. Yang dimalarkan ketumpatan cecair. Maksudnya cecair yang digunakan dalam silinder penyukat ni adalah cecair yang sama. Okey, mungkin boleh guna air suling. Guna air suling sajalah dah cukup. Okey, kalau kat rumah awak ada getah tiup pun boleh ni Kalau kat rumah pun boleh buat ni. Okey, kat sini dia tulis YouTube kan. Dalam ni ada tulis YouTube. Ni awak boleh gantikan dengan kita cakap wayar getah pipe yang lut sinar. Okey, getah pipe yang lut sinar. Okey, kemudian dalam getah pipe yang lut sinar tu masukkanlah air. Masukkan air yang berwarna, nak letak pewarna sirap boleh, letak pewarna anggur boleh, letak dalam pipe tu. Okey, kemudian kat sini carilah satu bekas yang boleh muat dalam baldi dan ditutup sikit kat bawah ni dengan kepingan getah ataupun gunakan belon je. Tutup bahagian bawah. Nanti awak masukkan dalam baldi, dia akan tunjukkan perbezaan pada tube U ni. Okey, tube U ni kita panggil sebagai manometer lah manometer. Panggil sebagai manometer. Okey, tengok saja dulu antara bentuk-bentuk eksperimen. Okey, ini eksperimen yang kedua. Kalau kita tengok tadi, susunan radas hampir sama. Okey, susunan radas hampir sama, cuma yang membezakannya adalah dekat sini ketumpatan. Okey, ketumpatan yang berbeza. Okey, ketumpatan yang berbeza kat sini. Mungkin menggunakan garam lah. Kita nak membezakan tekanan dalam cecair ni, kita boleh menggunakan sukatan garam. Okey, kalau kita tambah garam 100 gram. Kalau air suling, lepas tu tambah dengan garam 100 gram, ketumpatan air suling tadi dia akan bertambah sebab kita dah tambah garam. Kalau tambah lagi 100 gram dah jadi 200 gram, jadi ketumpatan cecair tadi juga akan berubah. Okey, itu salah cara untuk mengubah ketumpatan bagi satu-satu cecair. Okey. Ya, dua eksperimen sebab yang satu lagi tu faktor yang ketiga iaitu pecutan graviti, itu tak perlu buat eksperimen lah jadi untuk ketumpatan cecair ni hanya ada 2 eksperimen sahaja. Yang pertama tadi kita manipulasikan kedalaman. Apabila kita manipulasikan kedalaman, yang akan dimalarkan adalah ketumpatan. Okey, ketumpatan dan juga nilai pecutan graviti. Sebab kita berada di bumi kan. Kita buat eksperimen dekat tempat yang sama. Jadi nilai G tu sama lah. Dia tak akan berubah. Okey, eksperimen yang kedua yang kita manipulatekan dia adalah ketumpatan cecair, maka kedalaman cecair akan dimalarkan. Begitu juga dengan pecutan graviti. Okay, aktiviti ni menunjukkan bahawa luas kereta rentas dan bentuk turus tidak mempengaruhi tekanan. Okey, kat sini seperti mana dalam info tadi. Dalam info tadi menyatakan bahawa tekanan cecair ni tidak dipengaruhi oleh jisim, luas permukaan dan juga bentuk lah. Bentuk bekas juga tidak mempengaruhi. Sebab apa? Sebab
tekanan dalam cecair ni hanya ada 3 sahaja faktor dia, iaitu ketempatan, kedalaman dan juga pecutan graviti. Jadi kalau ada bekas yang begini dalam rajah 2.4 ni bukan bekas dia punya luas dia tak sama, betul bentuknya berbeza. Tapi kalau kita lihat, jadi apabila kita letakkan cecair pada arah yang sama, pada level yang sama ni, maksudnya tekanan yang dikenakan pada setiap titik yang di bawah ni adalah sama. Sebab apa? Sebab kedalamannya sama. Hash dia, kedalaman cecair itu sama. Jadi apabila kedalaman cecair sama, maka tekanan cecair adalah sama. Pembincangan bandingkan ketinggian air dalam siap terus, ketinggiannya akan jadi samalah. Bincangkan sama ada tekanan cair dipengaruhi oleh luas kerata rentas dan bentuk turus. Tekanan dalam cecair tidak dipengaruhi oleh luas kerata rentas dan juga bentuk turus. Berdasarkan pemerhatian dalam rajah aktiviti 2.2, ketinggian aras air dalam turus, ketinggian aras air dalam bentuk turus yang berbeza adalah sama. Ketinggian dia sama. Hal ini bermakna luas kerata rentas, turus dan bentuk turus tidak mempengaruhi tekanan cecair. Ini mungkin salah satu aktiviti yang awak boleh buat dekat rumah. Mungkin ada botol mineral. Botol mineral ni awak tebuk siap-siap. Satu tebuk kat bawah, mungkin tebuk kat bawah, satu tebuk kat bawah. Lepas tu tebuk kat tengah sikit. Satu kat tengah, lepas tu satu kat atas. Lepas tu tutup dengan plastisin, Kalau ada plastisin, tutup dengan plastisin. Tutup dulu lubang yang awak buat, isikan air penuh sampai ke atas. Dah isi air penuh, tutup botol. Tutup botol. Buka semula lubang-lubang yang awak buka tadi, yang plastisin buang. Kemudian buka semula penutup botol. Awak akan dapat lihat jarak pancutan yang berbeza akan dihasilkan oleh botol tersebut. Rajah 2.5 menunjukkan air yang memancuk keluar daripada 3 lubang pada suatu botol plastik pada arah yang sama. Sekarang botol plastik arah yang sama. Arah dia sama. Maksudnya hash dia samalah. Kedalaman dia sama. Kalau kedalaman sama, arah yang sama, maka mempunyai jarak pancutannya sama. Kenapa pula jarak pancutannya sama? Sebab tekanan cecair yang terkena pada setiap lubang tu, tekanannya adalah sama. Pemerhatian ini menunjukkan bahawa tekanan dalam cecair pada satu titik bertindak pada semua arah. Titik-titik pada arah yang sama mempunyai tekanan yang sama. Apa yang saya minta awak buat tadi? Awak buat botol air. Contoh botol air. Cantik botol saya ni. Kemudian tebuk lubang. Sini lubang 1, 2, 3. Tebuk lubang. Kemudian sebelum masukkan air, tutup lubang ni dulu. Tutup lubang. Air dah penuh sampai atas, tutup atas, baru buang dia punya plastisin tadi, buang. Buka botol dah akan nampak. Pancutannya berbeza lah. Lubang yang berada paling bawah ni, pancutan air akan lebih jauh. Manakala lubang yang paling atas, pancutannya dekat. Sebab apa? Sebab yang paling bawah ni, lubang yang paling bawah dia mempunyai kedalaman yang tinggi. Maka tekanan dikenakan pada lubang yang paling bawah adalah tinggi. Jadi apabila tekanan yang dikenakan tinggi, maka jarak pancutannya akan jadi lebih jauh. Info celik. Titik-titik dalam suatu cecair pada arah yang sama mempunyai tekanan yang sama hanya jika cecair dalam keadaan statik. Cecair itu tidak bergerak lah. Rajah 2.6 menunjukkan sebatan tiup U.
Okey, ni kita nak masuk sedikit pengiraan ya. Dah masuk sikit pengiraan. Rajah 20.6 menunjukkan satu tiub U yang diisi dengan cecair X dan kemudian ditambah dengan cecair Y yang tidak bercampur dengan cecair X. Maksudnya kalau mungkin X tu air, Y tu minyak. Kan dua cecair tu tidak bercampur kan. Dua cecair yang tidak bercampur. Jadi apabila air tak bercampur ni biasanya ketumpatannya berbeza lah. Radas ini boleh digunakan untuk membandingkan ketumpatan dua jenis cecair yang tidak bercampur. Okay, so kita akan tengok tekanan pada A dengan B kat sini. Tekanan A dengan tekanan DB. Okay, tekanan cecair di titik A adalah sama dengan H rho G. Okay, H rho G. Kalau untuk A maksudnya kita ambil yang bahagian A ni sahajalah. Kalau yang B tak akan kira H untuk B. Okay, rho tu apa? Rho tu adalah ketumpatan. Okay, oleh sebab titik A dan titik B berada pada aras yang sama dan kedua-dua cair itu adalah statik. Okay, tekanan di titik A adalah sama dengan tekanan di titik B. Okey, sebab apa? Sebab level dekat sini, level dia sama. So bila level dia sama, tekanan di A adalah sama dengan tekanan di B. Tekanan dekat A sama dengan tekanan dekat B. Tekanan tadi apa? Tekanan tadi adalah rho hash, kalau A, HA 1 rho 1G sama dengan B pergi kat B. B apa? Tinggi B darab dengan tekanan B, ketumpatan B. Okey, darab dengan G. Baik. Darab dengan G. Okey, nilai G ni sama Nilai G ni sama, jadi kita boleh cancelkan dia. Okey, nilai G dia sama, jadi kita boleh cancelkan. Sebab itulah hanya tinggal tekanan, maka tekanan tu kita kira H1 rho 1 sama dengan H2 rho 2. Sebab G tu kita cancelkan. Kenapa boleh cancel? Sebab nilai dia sama. Jadi nilai H1 2 boleh diukur dengan pembaris. Jika ketepatan cecair X dan rho 1 diketahui, maka ketepatan bagi rho 2 boleh dihitung dan sebaliknya. So maksudnya kalau kita daripada 3 pemboleh ubah ni, kita ada S1, ada rho 1, ada H2, ada rho 2. Okay, 3 maklumat ni kita ada, kita boleh dapatkan salah satu daripada 4 tu. Dengan syarat mesti ada 3 maklumat lah. Okay, seterusnya menyelesaikan masalah yang melibatkan tekanan cecair. Okay, formula yang digunakan adalah rho sama dengan tekanan, rumusnya adalah P sama dengan H rho G. So tekanan dalam cecair rumusnya apa? Rumusnya adalah tekanan cecair rumusnya adalah H rho G. H kedalaman, rho adalah ketumpatan cecair, G adalah pecutan graviti. Okey, formula H rho G digunakan untuk menghitung tekanan pada satu kedalaman dalam cecair. Okey. H rho G ni kita boleh hanya digunakan apabila dia melibatkan kepada dalam cecair je. Dalam cecair. Ni contoh ada kolam ni ada ikan. Nah, kat sini ada ikan. Okey. So kita boleh kira kat sini je. Yang ni tekanan dalam cecair, yang dalam cecair je kita boleh guna H rho G. Okey, permukaan cecair turut mengalami tekanan. Okey, sebenarnya pada masa yang sama dekat atas ni, ke atas permukaan air ni ada lagi tekanan. Okey, tekanan yang terkena pada permukaan air adalah disebabkan oleh tekanan atmosfera. Okey. Jadi tekanan yang terkena pada ikan kita kena campurkanlah nanti. Jadi berapakah tekanan yang sebenar yang kena pada ikan? Tekanan sebenar yang ada pada ikan adalah hasil tambah tekanan dalam cecair dicampur dengan tekanan
atmosfera. Ini maksudnya tekanan sebenar adalah sama dengan tekanan dalam cecair, hydrogen tekanan cecair. Okey, tekanan cecair. Dicampurkan dengan tekanan atmosfera. Itu. Kalau minta soalan minta berapakah tekanan yang dirasai? Ataupun tekanan sebenar. Kalau tekanan sebenar kita campur dua-dua. Kalau soalan bertanya berapakah tekanan cecair? Dia just tanya tekanan cecair. Kalau tanya tekanan cecair je, boleh guna H-G. Okey, sudah dapat kat situ, kita cuba selesaikan contoh. Contoh yang pertama. Rajah 2.7 menunjukkan seekor ikan berada pada kedalaman, kedalaman hash. Okey, so kita keluarkan maklumat hash-nya adalah bersamaan dengan 1.5 meter. Di dalam sebuah akuarium, ketumpatan rho adalah sama dengan 1050 kilogram meter padu. Dan tekanan atmosfera, tekanan ATM. Tekanan atmosfera adalah sama dengan 1000 kilo Pascal. Okey, 1000 kilo Pascal ni adalah juga bersamaan dengan 100 darab 10 kuasa 3 Pascal. Okey, maklumat lain yang ada G. G adalah bersamaan dengan 9.81 meter saat kuasa negatif 2. Jadi soalan yang pertama, berapakah tekanan yang dialami oleh ikan disebabkan oleh air? Okey, soalan tanya disebabkan oleh air sahaja. Tekanan yang dialami disebabkan oleh air. So apabila yang disebabkan oleh air, kita hanya menggunakan tekanan oleh air, tekanan adalah sama dengan H rho G. Sebab apa? Kata kuncinya tekanan yang disebabkan oleh air. Okey, jadi kita masukkan, sebab kita dah keluarkan tadi, hash ni kita adalah 1.5. Ketumpatan cecair adalah 1050 dan juga G adalah 9.881. Jadi nilai yang kita dapat adalah, tekan kalkulator bagi jawapan kepada saya. Hello. 15450. 1450. Apa? 154. 154 Okey, so apa unit tadi kita dah belajar? Unitnya adalah Pascal. Okey, 15450.75 Pascal. Okey, ini tekanan yang dialami oleh ikan disebabkan oleh air sahaja. Okey, B. B dia minta apa? Dia minta hitungkan tekanan sebenar. So, tekanan sebenar adalah sama dengan tekanan air campur dengan tekanan atmosfera. Okey, so berapa tekanan air kita dah kira? Kita dah kira tadi. Kalau yang ni kita nak tukar kepada kilo. Kita boleh tukar kepada kilo. So macam mana kita nak tukar kepada kilo? Bahagi 1000. Bahagi dengan 1000. So kita akan dapat 15.45 darab 10 kuasa 3 Pascal. Okey. So masukkan ke situ 15.45 darab 10 kuasa 3. Campur tekanan atmosfera 100 darab 10 kuasa 3. Okey, so dapat jawapan 115.45 darab 10 kuasa 3 Pascal. Okey. So itu adalah nilai tekanan sebenar yang dialami oleh ikan. Kena ingatlah kalau kawasan terbuka maksudnya ada tekanan atmosfera yang terkena pada permukaan air.
Contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Rajah 2.8 menunjukkan sebatang tiup U yang diisi dengan air dan minyak zaitun. Okey, so kat sini maksudnya dia ada dua cecair yang berlainan ketumpatan. Okey, satu air, satu minyak zaitun. Okey, so kat sini kita nak gunakan rumus yang kita dah jumpa sebelum ni, rumus yang ni. Okey, Rho 1 sama dengan H2 Rho 2. Okey, sebab dia apa? Dia melibatkan kepada dua cecair yang berlainan ketumpatan. Okey. So, yang pertama dia apakah maklumat yang diberikan? Maklumat yang diberikan adalah ketumpatan air. Ketumpatan air adalah sama dengan 1000 kilogram meter padu. Okey, kemudian kita tengok kat sini. Bahagian air, berapakah tinggi air? H air adalah bersamaan dengan 15 cm. Okey, kalau kita tengok kat sini unitnya tak sama, maka kita kena tukar unit sentimeter kepada meter, iaitu 15 cm bersamaan dengan 0.15 meter. Okey, tengok pula kawasan minyak zaitun. H minyak zaitun ada bersamaan dengan 16.5 cm. Kita tukar kepada meter, dapat 0.165 meter. Apa yang kita nak cari? Kita nak cari adalah ketumpatan minyak zaitun. Jadi kita tahu dia berada pada tempat level yang sama, maka tekanan yang disebabkan oleh air adalah sama dengan tekanan yang disebabkan oleh minyak zaitun. Jadi kita akan gunakan rumus H air Rho air adalah sama dengan H minyak zaitun darab dengan Rho minyak zaitun. Jadi kita nak cari minyak zaitun. Ketumpatan minyak zaitun adalah sama dengan H air sebelah pula nak jadi hair pula nanti. Tak boleh. Minimize sikit. Okey. Air bahagi dengan H air Rho air. Okey, bahagi dengan H minyak zaitun. So sama dengan mana tadi? H air 0.15 darab ketumpatan air 1000 bahagi dengan 0.165. So jawapan akhirnya adalah bersamaan dengan berapa tu cepat? 909. 909. Okey, 909. Unit dia? Apa unit ketumpatan? Ada puluhan je. kg. Perpuluhan berapa? Perpuluhan 1. Puluhan 09. 1. Perpuluhan 1. Okey. Okey, 909.1 lah. Unit kg m kuasa negatif 3. Okey. Itu contoh yang kedua. Okey, contoh kedua maksudnya kita samakan tekanan di sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey, ada contoh lagi tak? Okey, dah habis dah contoh. Cuba jawab soalan. Okey. Ada soalan apa-apa nak tanya dekat sini? Cikgu, kalau jawapan akhir dia kena letak Ya. berapa puluhan ke dia tak kisah? Jawapan akhir sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan lah. Sebaik-baiknya. Okey. Sebaik-baiknya 2 tempat perpuluhan. Okey. Cikgu. Lain senang je hari ni. Apa yang kita belajar kan? Ya, Adif. Kalau soalan pengiraan tekanan cikgu kan, jawapan dia nak dalam unit Pascal ke kilopascal tu? Dua-dua boleh.
Oh, dua-dua boleh. Yang penting dua kilopascal tu maksudnya kita dah tukar dalam apa cakap, dalam imbuhan kan. Imbuhan. Yang unitnya sebenarnya pascal. Okay, unit tu adalah pascal. Okay, macam ni lah. Okay, sekejap ya. Okay. Okey, dia asalnya contoh tadi lah. Macam tadi contohnya dia bagi 100 kilo pascal. Okey, unitnya adalah pascal. Kilo ni adalah imbuhan. Imbuhannya maksudnya daripada, kalau kilo ni 100 darab 10 kuasa 3 pascal. Okey. Nombor yang besarnya apa? 00. Okey. Unit bagi tekanan adalah pascal. Kilo ni adalah imbuhan. Bagi nombor kat belakang ni, 10 kuasa 3. Ni tukar kepada atas dalam bentuk standard form, dapat 10 kuasa 3. 10 kuasa 3 ni tukar kepada imbuhan, dia adalah kilo. Jadi cara penulisan, tak kisahlah. Yang penting dia punya nilai tu setara. Nilai dia setara. Boleh, Adif? Boleh, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Okay. Yang lain, ada soalan? Cikgu, Ya. masa untuk kita guna formula tekanan sebenar ni, dia akan cakap dalam soalan tu kan cikgu? Dia akan tanya, dia akan maklumkan dalam soalan. Berapakah tekanan yang berapakah tekanan yang dirasai oleh kapal selam di dalam air contohnya kan. Itu maksudnya tekanan sebenar. Kalau soalan maklumkan berapakah tekanan yang dialami oleh kapal selam disebabkan oleh air. Itu tekanan air je kita kira. Cikgu. Okey, faham tak? Tu baca, baca soalan tu elok-elok. Hati-hati soalan. Okey. Tak ambil gambar lagi ni. Mana? Ada soalan lah? Okay, so yang berikutnya nanti adalah berkaitan dengan aplikasi. Berkaitan dengan aplikasi tekanan dalam cecair. Antara aplikasi tekanan dalam cecair ni, yang pertama tadilah empangan. Okey, aplikasi yang pertama, contohnya empangan. Empangan. Okey, kalau kita tengok dekat empangan, ni contoh empangan. Ni ada air atas ni. Okey. So empangan ni kat bawah ni sebenarnya dia akan bina dia punya benteng tu, kat bawah ni dia lebar. Okey, bahagian bawah empangan ni lebar. Sebab apa bahagian bawah empangan ni lebar? Sebab takungan air ni dia akan dalam. So bila dalam dia akan menghasilkan satu tekanan yang tinggi. So nak mengurangkan kesan tekanan kepada dinding ataupun nak mengelakkan dinding daripada pecah, maka bahagian bawah empangan akan dibina lebih lebar. Tujuannya adalah untuk menahan tekanan yang tinggi. Okey, itu satu. Okey, yang kedua kita akan untuk empangan hidro, untuk hidro generator
Okey, so air dia akan mengalir, turbin akan ada kat bawah. Turbin akan berada di bahagian bawah. So kat sini tekanan yang tinggi dihasilkan di bahagian bawah, dia akan menyebabkan air yang mengalir di bahagian bawah ni lebih laju. So aliran air yang lebih laju dekat bawah ni dia boleh memutarkan turbin lebih laju. So bila putaran turbin tu laju, dia boleh menghasilkan arus yang lebih besar. Okay, ini aplikasi yang pertama. Okay, aplikasi yang kedua yang mungkin awak boleh lihat dekat rumah awak adalah kedudukan tangki air. Tangki air dekat rumah awak tu berada dekat mana? Tangki air. Ya, tangki air. Tangki air ada kat atas shielding atau atap semua kan. Kedudukannya mana? Kedudukan di atas. Kenapa kena tangki air berada di atas? Punya rumah mungkin, rumah awak, betul tangki air kat atas. Kedudukan tangki kat atas, dia akan mengalir ke bawah. Air tu mengalir ke bawah. Sebab apa? Tekanan. Sebab untuk mewujudkan tekanan yang tinggi. Okey, so bila tekanan tinggi nanti air tu boleh mengalir dengan lebih laju lah. Tu tujuannya. Kalau kat sekolah, dulu kat sekolah asrama, dah lama tak datang asrama. Bangunan yang paling tinggi kat asrama ni apa? Tangki air. Tangki air. Sudah pasti tangki air. Dekat sekolah kita tangki air lah itu yang paling tinggi. So apa tangki air itu kena tinggi? Sebab nak mewujudkan tekanan. Jadi air itu dapat disalurkan kepada semua bahagian bangunan yang berada di sekolah kita. Itu tujuan dia. Sebab tu tangki tidak dibina di kawasan yang rendah. Kalau dibina kawasan yang lebih rendah, maka perlu pula guna pam untuk alirkan air tu. Okey, apa lagi? Kapal selam. Kapal selam, kalau dah pernah pergi Melaka tengok kapal selam yang ada dekat Melaka tu. Kalau pergi kapal selam tu dari luar nampak sangat besar kapal selam tu. Tapi bila masuk sempit je nampak kan. Kenapa? Sebab kapal selam tu dibina dengan tebal lah, tebal. Bahan dia tebal. Sebab apa? Untuk menahan tekanan dalam air laut nanti. Kalau dinding, cuba bayangkan kalau dinding kapal selam tu hanya dibuat dengan aluminium je. Masuk dalam cecair, dia akan jadi kemek. Sebab tak dapat nak menampung tekanan yang tinggi. Jadi kapal selam menggunakan bahan yang kuat lah untuk membuat dia punya material ataupun badan dia. Supaya bila menyelam dia boleh menahan tekanan yang tinggi. Okey, apa lagi agak-agak awak yang melibatkan kepada tekanan cecair ni? Bila duduk hospital, masuk darah ke, masuk air dalam salur darah. Kalau kita tengok dia punya tu kan, dia punya apa? Tangki tabung darah ataupun tabung air tu letak kat mana? Tinggi daripada lengan kita. Tujuannya juga adalah untuk mewujudkan tekanan. Untuk menghasilkan perbezaan tekanan lah. Jadi air tu ataupun darah boleh mengalir masuk dalam salur darah kita. Okay. Itu banyak contoh-contoh ataupun aplikasi daripada tekanan air ni yang digunakan dalam kehidupan harian kita. Okay. Ada apa-apa yang nak kongsikan lagi?